Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa 28 September 2021. Rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 akan memastikan Sabah kekal dalam pembangunan arus perdana negara. Perkara itu dapat dilihat melalui jaminan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa Sabah, Sarawak dan negeri lain yang kurang maju akan menerima kira-kira 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan di bawah RM ke-12. Demikian menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur dalam kenyataan media di Ibu Negeri. Katanya Perdana Menteri turut mengotakkan janjinya apabila Sabah diberikan tumpuan dalam program pembangunan 5 tahun negara itu seperti dinyatakan semasa sambutan Hari Malaysia baru-baru ini. Semasa merasmikan sambutan tersebut yang berlangsung di Kota Kinabalu, Datuk Seri Ismail Sabri memberi jaminan semua isu berkaitan Sabah dan Sarawak terutama dari segi pembangunan serta Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan diberi perhatian khusus. Justru, Kerajaan Negeri berharap agar Kerajaan Persekutuan dapat memberikan garis masa untuk menyelesaikan semua isu dalam MA63. Datuk Haji Ji turut menyambut baik langkah meningkatkan keselamatan seperti digariskan di bawah fokus keempat RM ke-12. Ia akan menyaksikan kem tentera baru dibina di Kota Belud dan Felda Sahabat Lahad Datu selain kem Batalion Pasukan Gerakan AM di Beluran. Penaiktarafan grid kuasa elektrik Timur Barat Sabah serta pembinaan loji jana kuasa baru pula akan meningkatkan bekalan elektrik di negeri ini. Datuk Haji Ji turut melahirkan harapan agar grid sambungan selatan yang tidak disebut dalam pembentangan RM ke-12 diluluskan kerana ia merupakan projek utama bagi Sabah. Sabah juga akan mendapat manfaat daripada peruntukan 3.1 bilion ringgit di bawah program jaringan digital nasional Jendela untuk menaik taraf dan membina menara telekomunikasi baharu. Eastern Sabah Security Command ESCOM sentiasa siap siaga menjaga keselamatan negara terutama di kawasan zon selamat Sabah Timur S-Zone dalam apa juga situasi. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, keadaan keselamatan di sepanjang kawasan S-Zone kini dalam keadaan tenang dan terkawal. Menurut Datuk Seri Mazlan, operasi ESCOM dijalankan secara berterusan dengan tumpuan kepada aktiviti membanteras jenayah, lanun, penculikan, pendatang tanpa izin PTI dan ancaman pengganas di laut. Mendapat kerjasama yang penuh daripada pihak IPK Sabah dan juga daripada pihak ATM serta PGA Brigade dan juga daripada elemen-elemen lain yang mana membantu dalam usaha menjaga keselamatan di kawasan Timur Sabah ni. Datuk Seri Mazlan berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan kerjanya ke Ibu Pejabat ESCOM Lahad Datu. Katanya kerjasama juga diperluas membabitkan negara jiran bagi memastikan keberkesanan operasi yang dijalankan. Seterusnya beralih kepada perkembangan semasa COVID-19 di negeri ini. Sabah mencatatkan penurunan jumlah kes baharu agak besar semalam iaitu 751 kes menurun 327 kes berbanding Ahad lalu. Kes baharu di bawah 800 kes itu merupakan yang terendah sejak 27 Julai 2021. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kes baharu itu menjadikan jumlah kumulatif bagi Sabah kini 195,015 kes. Katanya kawasan bandar utama menunjukkan tren penurunan yang baik kecuali Kota Kinabalu yang masih mencatat pertambahan 17 kes baharu berbanding hari sebelumnya. 18 daerah lain mencatatkan penurunan jumlah kes harian. Sementara itu, saringan Kotak Rapat kekal penyumbang utama keseluruhan kes iaitu 48.7% atau 366 kes. Disusuli saringan bergejala 232, saringan bersasar 106, manakala kes selebihnya dikesan daripada lain-lain saringan. Tiada kluster baru dilapor semalam. Dalam pada itu, seramai 1,273 pesakit sembuh, manakala 3,362 pesakit sedang menerima rawatan. Daripada jumlah itu, 150 orang memerlukan penjagaan kritikal, 52 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Sebanyak 40 kompaun dikeluarkan kerana pelanggaran SOP COVID-19 termasuk gagal mendaftar masuk premis, tidak mematuhi arahan kawalan pergerakan dan aktiviti menyukarkan penjarakan fizikal. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Pelbagai program siap diatur sempena sambutan Hari Jadi Rasmi yang di-Pertuan Negeri Sabah yang ke-68, 2 Oktober ini. Demikian menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joaquim Gun Salam selaku pengurusi jawatan kuasa induk sambutan berkenaan.
bacaan doa dan kita juga akan teruskan berbasikal dan santai bersama-sama kanak-kanak istimewa. Pembaharuan pada hari ini, this time round, kita akan mengadakan satu yang melambangkan tuan yang terutama sebagai payung kepada semua etnisiti di negeri Sabah. Datuk Dr. Joakim berkata demikian selepas mengetuai rombongan ahli jawatankuasa induk sambutan Hari Jadi Rasmi yang di-Pertuan Negeri Sabah yang ke-68 mengadakan kunjungan hormat terhadap Tun Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri, Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan kepada yang di-Pertuan Negeri tentang perkembangan persiapan dan persediaan sambutan berkenaan. Menurut Datuk Dr. Joakim, 90% etnik di Sabah akan mengambil bahagian menjayakan sambutan kali ini yang antara lain akan menonjolkan kepetahan setiap etnik bertutur dalam bahasa ibunda masing-masing. PAS Sabah menghidupkan prinsip kesatuan ummah dengan menyantuni penduduk terkesan banjir di beberapa kampung sekitar Kinarut. Mereka merupakan penduduk Kampung Labak Kinarut, Kampung Sulin dan Kampung Tampasak yang terjejas teruk akibat banjir 15 September lalu. Misi kemanusiaan PAS ini melibatkan bantuan bakul makanan mengandungi beras, air mineral, minyak masak, gula, tepung dan susu tin. Banjir berkenaan bukan sahaja mengakibatkan kerosakan harta benda, malah terdapat jalan raya dan beberapa laluan dalam kampung turut terjejas sehingga menyukarkan urusan penduduk mendapatkan keperluan harian. Matlamat kita ialah untuk mendapatkan hubungan silaturahim, kasih sayang sesama masyarakat di atas prinsip kesatuan ummah dan juga keluarga Malaysia lah. Jadi inilah antara matlamat kita supaya keluarga di Sabah ini suatu yang unik yang boleh disatukan di atas kebersamaan dalam keluarga Malaysia dan kesatuan ummah. Jadi kami pun berharap barang ini dapat ada kesinambungannya dan berterusan sehinggalah keadaan pesarana yang dihadapi kerosakan akan dapat dibina seperti biasa. 157 daripada 213 rumah di Kampung Labak antara yang terjejas teruk akibat banjir 15 September lalu yang dilaporkan terburuk dalam tempoh lebih 35 tahun. Dengan tiba-tiba saja datang itu air kuat itu air hujan. Sebanyak 200 bakul makanan berjaya diagih terus ke rumah penduduk terlibat. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyumbangkan 650 kg ikan segar dan segar beku kepada petugas Barisan Hadapan termasuk kaki tangan syarikat pembersihan di Hospital Tuaran serta Rumah Anak Yatim dan Miskin Home Tuaran. Sumbangan di bawah program jualan Prihatin Rakyat PJPR itu sebagai usaha menghargai pengorbanan pihak berkenaan memerangi penularan pandemik COVID-19 serta mengurangkan kos perbelanjaan harian pihak Home Tuaran ketika wabak. LKM Sabah ini membuat PJPR program ini di seluruh Sabah. Baru-baru ini 24 hari bulan kami dah buat di SICC kepada frontliner yang memberi vaksin di KK dan disandarkan dan di Tawau juga kita membuat PJPR ini. Penyaluran sumbangan seperti ini juga dilihat mampu memupuk semangat kerjasama pelbagai pihak dengan petugas Barisan Hadapan sesuai konsep keluarga Malaysia. Sumbangan yang mereka bagikan juga memberikan sedikit sebanyak membantu frontliner, memberikan sedikit happiness iaitu kegembiraan. Sepanjang masa mereka bertugas, ada orang prihatin. Secara langsung dan tidak langsung ia akan membantu nelayan-nelayan di negeri Sabah. Ini adalah satu usaha yang sangat positif, satu usaha kehadapan. Bukan saja ia dapat membantu penerima-penerima, tetapi pada masa yang sama juga LKIM juga telah pun berada di hadapan bagi mempromosikan juga hasil daripada laut ini. Program PJPR bertujuan mempromosi ikan segar dan segar beku Q-Fish sebagai sumber protein yang berkualiti kepada masyarakat dengan harga berpatutan sekaligus meningkatkan kesedaran pengguna terhadap produk tempatan. Ikan segar yang diproses menggunakan teknologi individual Quick Freezing IQF ini dijual pada harga berpatutan bagi membantu mengurangkan kos sara hidup penduduk. Sebanyak 27 program PJPR dilaksana di Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau tahun ini.
Dalam majlis berasingan, petugas hadapan Hospital Tuaran dan penduduk di 3 buah kampung di kawasan Dun Pantai Dalit menerima barangan keperluan asas sumbangan Jabatan Penerangan Japin Tuaran dan Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Pantai Dalit. 3 kampung terlibat ialah Kampung Dungun Timbok, Kampung Terayong dan Kampung Lentuong. Turut diserahkan risalah kesedaran vaksin COVID-19. Menurut Pegawai Penerangan Daerah Tuaran, Malina Jamarin, program Sepakat Komuniti ini turut diisi dengan hebahan Info on Wheel IOW yang antara lain memberi pemahaman mengenai konsep keluarga Malaysia, kempen daftar dan suntikan vaksin COVID-19. Tujuan program Sepakat Komuniti Jabatan Penerangan, Pejabat Penerangan Daerah Tuaran ini sebenarnya selain daripada menyantuni masyarakat di peringkat akar umbi, juga kita menyampaikan mesej-mesej kerajaan. Bagi pihak hospital, saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur program Sepakat Komuniti Pantai Dalit sudi datang ke sini untuk memberikan sedikit sebanyak sumbangan mereka sebagai tanda kasih sayang mereka terhadap frontliner. Kita berharap dengan ada kerjasama begini, kita akan dapat memupukkan semangat silaturahim antara agensi dan UPPM Adun N13 Pantai Dalit agar dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Turut diadakan taklimat khas kesedaran pengambilan vaksin COVID-19 kepada penduduk kampung Pantai Dalit. Disampaikan 3 pegawai perubatan iaitu Dr. Nur Atika Ehsan, Dr. Lim Mai Ching dan Dr. Ahmad Syukri. Sekian berita pagi Sabah. Sentiasa pakai pelitup separuh muka di kawasan umum serta jaga jarak fizikal. Kita jaga kita. Saya Muhammad Syariz Zamawang. Salam hormat.